Okay, hai. Assalamualaikum semua. Assalamualaikum. Alright. Boleh dengar suara saya tak? Kalau boleh dengar, boleh tak komen satu? Boleh dengar suara saya dengan clear? Saya perlukan you all boleh tak sila komen dekat ruangan chat ni satu. Saya boleh agak which is you all dengar apa yang saya cakap. Okay, satu-satu. Alright, thank you very much. Okay, Miss clear ya. So, okay. So malam ni saya arrange special sebab ramai yang bertanya tentang skim SJKP dan juga malam ni saya ada bawa beberapa orang property agent yang akan membantu you all mengikut negeri. Jadi special malam ni. So siapa yang belum masuk minta invite untuk mereka join sebab sharing yang untuk SJKP ni memang saya jarang sekali buat. Based on request lah disebabkan terlalu ramai yang message dan call bertanyakan SJKP. So malam ni saya dengan rela hati untuk bagi sharing. Hopefully untuk malam ni boleh membantu kita semua ya. Okay, boleh invite buyer, boleh. Siapa yang ada buyer boleh invite sekali untuk mereka join. Okay, so sebelum saya nak kenalkan diri kan, boleh tak saya berkenalan dulu dengan anda semua yang ada dalam ni? Boleh tak bagi tahu saya nama dan okay, bagi tahu saya nama, pekerjaan dan juga awak tinggal di mana? At least saya tak tahu. Okay, golongan mana yang boleh guna untuk SJKP ni? Boleh tak? Okay, saya perlukan support you all sila komen, saya nak tengok siapa audience pada malam ni, which is nama, pekerjaan, kalau suri rumah ke, bisnes ke, jual pasar malam ke, bagi tahu saja, tak ada masalah. Dan juga di mana. Okey, Aisyah sales girl Pasir Gudang tapi selalu hantar loan tak lepas. InsyaAllah kita akan bedah siasat tengok kenapa tak lepas Aisyah ya. Untuk kawasan JB pun ada, insyaAllah malam ni ada juga property agent yang saya invite sekali untuk masuk. Zira Supervisor KL. Okay, Hazira. Alin, Suri Rumah Puchong. Okay, Alin, Suri Rumah Puchong Okay. Syuhada apa? Okay, Ain Syarif property agent Johor. Okay, dah ada property agent ni untuk Johor. Nanti selepas habis session ni kita akan bagi contact number mereka untuk you all boleh direct contact ya. Sebab jangan call saya seorang. Saya banyak kerja. Saya banyak kerja satu, yang kedua saya tak larat nak melayan ramai. So saya bantu kamu dengan bawa property agent yang akan membantu secara percuma, tak perlu dibayar ya. Mereka bantu secara percuma. Okey, sekejap. Ruby, peniaga kantin kilang Kelang. Okey. Kita tengok ya, Puncak Alam Selangor, personal driver KL. Okey. Mizi, technical support Selangor. Mizi macam saya familiar nama dekat TikTok ya. Nazirul Sarawak, Kuching, Grapefruit. Yang ini pun golongan-golongan yang lately banyak loan dilepas. Banyak loan lepas. Nur Sheila, on business Shah Alam. Okay, Muhammad Syuhada saja. Syuhda, sorry. Miza, officer Penang. Habib Ime, ini adalah property agent yang akan membantu anda untuk kawasan Selangor ya. Hanafi, driver lori JB Tebrau. First time nak try beli rumah, loan belum cuba lagi untuk rumah. Saya guna Zoom Wife. Okay, tak apa, boleh. Nasib baik tak tersilap Okay, nice. Javia Mokhtar, suri rumah. Okay, suri rumah. Lama yang nak beli rumah ni kan. Kita tengok lepas ni saya akan explain macam mana. Rosna, property agent Ceras. So ini adalah property agent yang akan bantu anda di kawasan Selangor Suhaila, property agent daripada Alostar. Siapa yang nak submit area Kedah, boleh ada pada malam ni. Bersama-sama mereka ada pengalaman dan telah melulus membantu beberapa pembeli untuk dapatkan rumah gunakan skim SJKP. Alright, Azwati dari Melaka. First time nak try loan rumah. InsyaAllah. Muhaimin nama je. Tak tahu dari mana.
Zafira, property agent from Penang. Siapa yang ada nak beli rumah-rumah kat Penang, bolehlah berhubung dengan mereka. Nanti contact number kita akan share pada akhir session. Okay, Azwati Suri Rumah Melaka, saya area Johor. Saiful Supervisor Kilang, Muhaimin Property Agent Penang, Salwa Property Agent Perak, Linda Property Agent Penang, Syamil Property Agent Penang. Okay, yang lain ni yang diam saja ni. Okay, yang lain yang diam sahaja, kenapa join pada malam ni? Sebab ini special untuk SJKP sahaja ya. Alright. Ada kat sini yang masuk sebab nak jadi property agent? Ada tak? Sebab ini khas saya buat untuk mereka yang nak beli rumah, nak guna loan SJKP. Saya Faizura dari JB, saya kerja operator. Boleh mohon SJKP? Kita akan jawab ya. Razlin dari Melaka property agent juga. Area JB ada tak property agent? Ada, dalam ni ada dah masuk tadi. Kita akan bagi tahu ya sekejap lagi ni. Rini supervisor KL, Sarawak Nazrul Bradford. Okey, dah masuk tadi Umi. Saya Zainul Fitri dari Perak. Saya Aisyah, saya macam tu je. Okey, JB. Daniel property agent Negeri Sembilan, bukan Nigeria ini Negeri Sembilan. Antara property agent yang ramai bantu buyer-buyer yang tak pernah termimpi untuk dapat beli rumah guna skim ni. Sekejap lagi kita akan cek apakah kelayakan untuk nak beli SJKP ni. Okay, ada lagi tak yang di sini yang masuk? Okay, dia nak tahu pasal apa pada malam ni. At least you masuk, you tahu kenapa masuk pada meeting. Bukan meeting lah, ini more to online sharing pasal SJKP. Okay, so ada lagi tak yang tak kenalkan diri? Kenalkan diri dengan nama. Okay, just kita nak random lah tahu ya. You all dari mana apa semua. Okay, ada yang baru masuk, ada juga yang okay. So kita boleh start Boleh tak kita start? Kalau boleh saya nak you all komen 2. Boleh tak kita start? Kalau kita boleh start, saya sila komen 2, saya terus start ya. Okay, nice. So kita akan start. Sebelum tu saya nak kenalkan diri saya. Nama saya Sally. Saya berpengalaman dalam lebih daripada 7 tahun handle bermacam-macam jenis loan buyer dan jual macam-macam jenis rumah lah. So saya dah berjaya jual rumah lebih daripada 400 unit. Okay. So insyaAllah dengan apa yang saya dah faham, saya punya pengalaman, saya boleh bantu anda semua. Okay, cuma saya ada kekangan which is saya sebenarnya dalam masa yang sama saya adalah property agent ataupun paling senang orang dengar ejen hartanah lah. Tapi sebenarnya dia punya istilah adalah real estate negotiator, rent lah. Okay, selain daripada saya bekerja sebagai property agent, saya juga manage team which is saya jaga lebih kurang 700 orang satu Malaysia. Ini semua anak-anak buah saya, business partner saya yang menguruskan urusan jual beli rumah, property. So limitation saya adalah saya tak mampu untuk layan semua orang sebab saya ada kerja-kerja lain yang kena buat. Sebab tu hari ni saya datangkan special beberapa expert team kita di negeri-negeri yang terbabit, okay, untuk bantu anda. Untuk bantu dan insyaAllah mungkin berkat pada malam ni you berjaya dapatkan rumah pertama ya. Okay, so saya terus start untuk topik kita pada malam ini. Okay, so kita punya SJKP ni adalah salah satu bentuk skim pinjaman loan. Ramai yang silap ramai yang silap sekejap ya, lower hand sekejap. Okay, ramai yang silap dia ingat skim pinjaman loan ni adalah jenis rumah. Okay, sebelum saya nak tanya pasal ni kan, boleh tak saya random nak tanya you all? Okay, random nak tanya you all, apa yang kamu faham pasal SJKP ni? Manalah tahu kita boleh agak kan. Nanti nombor WhatsApp property agent area Shah Alam Selangor, ya kita akan bagi tahu ya. Okay, mungkin yang property agent dalam ni boleh try respon. Siapa yang Selangor boleh respon untuk area Selangor dan juga Johor.
Melaka, Penang dan juga apa nama negeri-negeri lain sila sekolah jenis kebangsaan peranakan Haizul Saiful Life, Siful Life. Okey, janganlah macam tu ya. Tak berapa pasti tentang SJKP. Okey, siapa yang tahu dekat sini? Kita bantu dia first. First kita bantu dia untuk dapatkan rumah. Ramai sebelum saya nak masuk topik ni, ramai yang tanya, Sally, rumah ni, skim ni rumah jenis apa ya? Saya pun pening. Saya pening Nombor WhatsApp ejen Kuching Sarawak. Okay, nak tahu first house dan 100%, 110. Okay, tak apa, sekejap lagi. So, untuk anda yang ada pada malam ni, skim ni adalah sejenis skim pinjaman loan, bukan skim bukan nak buat rumah. Okay. So, kita panggil dia adalah rumah SJKP ni. Rumah skim ni memang tak lama sangat, baru lagi lah. So, memang digubah khas untuk mereka yang tak ada payslip, yang tak mampu beli rumah. Dia ada income tapi dia tak ada payslip. Syarat dia adalah dia ada pendapatan bukan tak ada pendapatan, tak ada payslip boleh mohon. Tak. Dia ada income dan dia juga ada payslip. Okey? Alright, sekejap ya. Okey. Dia ada income dia ada income tapi dia tak ada payslip. Contoh, siapa yang kerja kat sini dia ada income tapi ada payslip? Boleh tak saya nak tahu siapa kat sini yang kerja, dia ada duit ni, income ada tapi dia tak ada payslip? Ataupun dia buat bisnes tapi dia tak mencarum teks, dia tak bayar teks. Okey, ada. Mama Syah, Aziana. Okey, ada SSM je. Okey, suami saya nak buat atas nama husband saya, ada income kerja Lala Move. Okey, janji syarat dia ada income Bukan kata tak ada payslip, maknanya buta-buta duduk saja pun boleh beli rumah. Mesti ada income. Okey, dan tak bayar teks dan tak ada KWSP. Okey, golongan inilah yang akan dapat loan ni nanti. Okey, sama. Apa yang sama? Alright, okay, so kita pergi bagus. Maknanya tepatlah you all masuk pada malam ni. Okay, skim ni adalah skim jaminan kredit perumahan. Okay, SJKP ni dia adalah satu syarikat Syarikat ni bagi duit dekat bank-bank. Jadi siapa yang luluskan SJKP kamu bukan bank bank cuma perantara sahaja. Yang luluskan adalah SJKP punya company. Company ni government lah. Okey. So dia bertujuan untuk bagi loan pada orang Malaysia sahaja. Siapa yang PR, yang bukan originally Malaysia, bukan warga negara tak boleh apply skim ni. Dan juga orang yang tak ada fixed income. Dan untuk beli rumah pertama sahaja. Siapa yang dah ada rumah tak boleh guna skim ni. Okey. So siapa yang biasa dapat ni? Petani. Petani contoh, dia memang ada duit hasil jualan bertani apa semua tapi tak ada payslip. Siapa lagi? Orang yang kerja pasar malam, bisnes-bisnes kecil. Dia ada duit tapi dia tak ada payslip. Okey, apa rumah yang kita boleh beli dengan guna skim loan ini? Rumah baru boleh beli, rumah subsale ataupun rumah second hand lah. Rumah second hand ni biasa kita tengok, kita beli atas tangan orang. Itu boleh. Dan juga rumah lelong. Apa yang tak boleh beli? Nak beli kedai tak boleh, nak beli tanah tak boleh, nak buat loan untuk buat rumah atas tanah, itu semua tak boleh. Beli rumah baru, beli rumah second ataupun rumah lelong. Okey, setakat ni ada tak soalan saya nak tengok di sini ya? Okey, alright, saya tak jawab sekali. Kalau ada payslip boleh? Boleh. Okey, siapa yang ada payslip? Okey, dia macam ni. Siapa yang ada payslip boleh guna payslip. Nanti saya explain syarat-syarat untuk yang ada payslip. Anak saya yang nak beli rumah. Minta suruh anak masuk. Kurang-kurang anak faham Macam mana pula dengan orang yang ada payslip, boleh ke mohon? Boleh. Boleh. Okey, boleh sangat. Okey. Anak, okey, saya ada payslip dan ada side income. Okey, Zainul. Dia macam ni, kalau ada payslip, ada side income, tengok income mana yang lagi tinggi. Kalau kamu punya payslip sikit, tapi side income kamu banyak, gunakan side income punya gaji lah.
maknanya kamu tak perlu bagi payslip. Nanti pergi dekat bank, kejap lagi saya akan ceritalah prosedur dia. Ada satu surat yang kita panggil, surat ni ya, saya tunjuk sekejap. Sekejap ya, okey. Surat, sekejap ya, saya tunjuk surat yang kamu akan isi. Sekejap. Sekejap. Okey, sekejap ya. Alright, okey. Okey, so sekejap saya share di sini. Okey, nampak tak di screen saya? Boleh nampak tak dengan clear screen saya? Okey. Alright, so boleh nampak ya? Tak ada yang komen boleh nampak pun. Boleh nampak ke tak screen saya di sini? Okey, nampak. Okey, so ini adalah surat pengesahan pendapatan dan pemilikan rumah pertama. Ini contoh daripada Bank Rakyat. Okey. Jadi bila kamu nak mohon SJKP, ini adalah form yang pengganti payslip kamu. Untuk siapa yang bisnes, yang tak ada bayar teks, siapa yang dapat gaji cash ataupun lala move ke apa-apa sekalipun lah. Okey, isi yang ini. Kamu tak ada payslip kan? Kamu kena tulis nama kat sini, IC, alamat pekerjaan, alamat tempat kerja dan pengakuan. Okey, dah isi semua ni. Alright, so di sini kamu perlukan pengesahan daripada yang ni. Siapa boleh sahkan kamu punya borang ni? Ketua kampung, kaki tangan government yang kategori A. Contoh, inspektor ke atas, guru besar. Ini biasanya orang yang kita jumpa untuk minta cop dan sign. Sahkan yang ini. Alright. Dan di bawah ni biarkan sahaja. So yang ini akan ditentukan, kalau kata lulus maknanya kamu dah boleh lepas loan. Ini yang akan dihantar pada SJKP ya. Okey. Saya patah balik di sini. Okey, saya tengok komen di sana. Alright. Suami isteri tak ada payslip, income 5K tapi umur dah 51 dan 41, layak lagi ke untuk rumah SJKP? Kejap lagi kita tengok syarat umur ya. Okey. Alright, so yang kalau orang yang dah pension boleh mohon. Kita tengok syarat umur sekejap lagi. SJKP ni perlu guarantor tak? Tak perlu. Tak perlu sebab SJKP lah yang akan menjamin kamu punya loan. Dia lah guarantor kamu. So tak perlu penjamin. Okey, antara yang saya boleh baca, rumah tu kita yang kena cari. Nanti saya akan cerita sekejap lagi. Ini baru muka surat pertama. Okey. Alright. Okey, so borang tu borang SPJP tu dapat di mana? Okey, di cawangan, di bank. Nanti saya bagi tahu sekejap lagi ya. Save dia. Boleh? Nanti saya bagi tahu sekejap lagi ya. Okey, baik. Alright. So, ini adalah syarat kelayakan asas tak follow yang kalau ada payslip tapi komitmen tinggi boleh. Komitmen tinggi tak boleh juga ya. Tak boleh. Kita akan tengok sekejap lagi. Okey, ini syarat yang basic. Maknanya kalau kamu tak memenuhi syarat ni, tak boleh buat. Okey, yang pertama orang Malaysia, IC biru lah. Umur minimum 18 tahun, maksimum 65 tahun. Ini saja golongan umur. So siapa yang lebih daripada umur ni atau kurang tak boleh buat loan SJKP. Lepas tu pendapatan bersih minimum 1,000 sebulan. Bersih ni maksud dia dah tolak kamu punya komitmen lain. Okey? Kalau kata gaji kamu 1,500 tapi kamu ada loan kereta dah 500. Baki tinggal 1,000, bolehlah. Boleh cuba ya SJKP. Tapi kalau kamu punya loan pun dah 1,000 ataupun 7,800, itu dah tak ada harapan ya. Apa-apa pun nak semak kelayakan tu jangan risau. Nanti untuk nak semak berapa rumah yang kamu boleh beli, sila komen dekat ruangan chat.
nanti property agent yang saya invite pada malam ni akan respon, simpan nombor dia. Simpan dan terus berurusan dengan dia untuk semakan kelayakan loan ya. Okey. Ini syarat dia lagi, kurang 60% pendapatan kasar untuk pembayaran bulanan pinjaman. Maknanya hutang kamu ni tak lebih daripada 65%. Kalau hutang kamu dah lebih daripada 65%, tak bolehlah buat loan lagi. Okey, dan ini syarat paling utama, kamu mesti tinggal dalam lingkungan 20 km daripada cawangan loan yang kamu mohon. Ingat syarat utama kenapa government bagi SJKP adalah untuk rumah tu diduduki. Jadi kamu tak boleh beli rumah tu untuk sewakan. Contoh, ada yang bertanya, saya kerja Singapura, boleh tak saya nak beli guna skim ni kat Malaysia? Tak boleh, sebabnya kamu bekerja tempat lain tapi kamu nak beli. So SJKP akan rasa rumah tu kamu bukan duduk. Mungkin kamu akan sewakan. Jadi tak boleh diluluskan. So nak selamat, kalau kamu nak beli rumah tu dekat satu tempat, pastikan bank yang kamu pergi mohon tu kurang daripada 20 km. Bank mana nanti kita akan tengok sekejap lagi ya. Saya akan baca komen anda semua sekejap lagi. Okey, siapa boleh mohon? Dua golongan lah. Satu, income yang tak tetap. Seperti siapa? Petani, peniaga kecil, pemandu teksi, nelayan dan lain-lain. Dan juga yang ada income tetap tapi gaji tak besar. Gaji tak besar ya, boleh mohon. Okey. Lepas tu pinjaman yang boleh dibuat. Boleh buat pinjaman individu ni maknanya pakai nama seorang. Tapi kalau andai kata kamu punya nama seorang tak lepas, boleh cuba untuk gabung loan, combine loan. Dengan siapa yang boleh? Satu dengan adik-beradik boleh. Ataupun anak dengan ibu bapa yang semuanya masih belum ada rumah. Itu syarat dia. Maknanya kalau kamu nak bergabung dengan adik, pastikan adik pun belum ada rumah. Ataupun nak bergabung loan dengan mak ayah, pastikan mak ayah pun tak ada rumah. Jadi tak boleh kamu seorang je tak ada, yang gabung seorang lagi ada rumah. Syarat dia tak lepas ya. Okey. Sekejap saya tengok dekat chat ni. Alright. Banyak ni. Mungkin property agent boleh tolong reply juga ya soalan-soalan mereka yang saya terlepas. Laju betul sekejap lagi saya akan check. Yang bank tu saya akan sembang kejap lagi. Kalau nama suami boleh, tak ada masalah. Ejen property JB ada dalam ni, tak nampak perasan lagi tadi. Okey, JB sila muncul JB. Utility bukan komitmen. Kalau tipu-tipu kata duduk macam mana? Okey, tipu-tipu. Dia ada dua benda yang akan disemak ya. Satu adalah alamat kamu. Yang kedua adalah dia akan tengok kamu punya tempat pekerjaan. Kena ingat SJKP ni dia bukan semudah kamu tulis dalam borang, saya bekerja company sekian-sekian, habis. Mereka akan terus lurus macam tu. SJKP ni pegawai-pegawai bank akan turun dan cek kamu punya tempat kerja. Kalau kamu kata kamu bisnes di, contoh di Ceras, tapi sebenarnya kamu ada di Negeri Sembilan, benda tu dah menyalahi lah. Okay, so mesti sebenarnya proses ni agak lama sikit, agak complicated. Siapa yang buat bisnes, pegawai mesti akan turun periksa. Kalau kamu kata kamu tak ada payslip, kamu kerja kedai makan tapi tak dibayar, tak ada payslip tapi ada duit masuk tiap-tiap bulan, pegawai bank akan turun dan interview you punya majikan. Okay. Kalau bil api, bil air tu termasuk sama sekali ke komitmen. Okey, komitmen ni hanya hutang kita dengan bank sahaja. Kalau bukan hutang dengan bank tak dikira sebagai komitmen. Apa nama komitmen? Contoh awak buat personal loan, awak buat loan kereta, awak buat loan rumah juga ke, ataupun kad kredit, itu antara komitmen yang dianggap lah. Kalau klien beli rumah di Seremban, submit dokumen dekat Encik Zul Bank Raya ESJ tu boleh ke, atau cari banker di Seremban juga. Biasanya ikut negeri, tengok tadi 20 km ya, 20 km. Kalau ada payslip tapi komitmen tinggi boleh. Okey, ni saya dah jawab tadi. Okey, ada Kedah, saya Suhaila. Okey.
Negeri 9. Bagus bagi nombor ya. Kalau umur 19 tak ada komitmen apa-apa, basic 1,500 boleh tak? Boleh. Boleh. Bukan tak boleh, boleh. Biasanya kalau kita pakai skim loan biasa, nak beli rumah, bank biasanya check ada tak kita punya sejarah buat loan dengan bank. Itu biasa bank akan semak. Dan kalau kita tak pernah ada buat apa-apa loan dengan bank, tak ada komitmen langsung, bank pun agak dia macam was-was untuk bagi kamu loan loan rumah. Sebab loan rumah ni dia punya tempoh agak panjang, sebab tu bank berhati-hati nak bagi pinjaman. Tapi under skim SJKP ni tak perlu risau. Walaupun kamu baru bekerja ataupun dah lama bekerja, tak ada rekod hutang dengan bank. Boleh dapatkan pembiayaan penuh ya, tak ada masalah. Okey. Kak Mori ada tak nak mohon rumah Mori? Tak lulus. Okey, Kuching Sarawak. Okey. Anthony ada masuk tadi, mungkin boleh bantu juga Anthony. Anthony kita asal daripada Sarawak tapi dia berhijrah di KL. Mungkin boleh bantu ya. Alright. Yaumul tu adalah girl Muhammad Fauzi, bukan tuan. Dia adalah puan. Okey, bagus ya, bagus. Okey. Arano masuk si Chris. Yes. Okey. Okey, saya teruskan saya teruskan. Okey, jenis rumah yang you boleh beli. Ini antara jenis yang boleh beli. Yang pertama, rumah pertama. Rumah pertama. So, siapa yang dah ada rumah sebelum ni memang tak boleh guna loan SJKP. Okey. Rumah pertama untuk kediaman, rumah yang kamu beli kos rendah boleh, sederhana boleh, mampu milik boleh, yang mahal pun boleh, tak kisah, tapi janji harga tak lebih 300,000. Okey, maksimum bank bagi loan untuk skim ni 300,000 sahaja, tak boleh lebih. Okey, dan juga untuk didiami maknanya kamu duduk sendiri. Ada kes yang beli rumah terlepas lah, maknanya dia berjaya, maknanya dia beli sebenarnya dia buat sewa, dia buat investment. Tapi SJKP random buat semakan, dan bila dia dapat tangkap ada risiko besar lah. Kemungkinan dibatalkan ke, kamu kena penalty ke, itu saya tak tahulah sebab saya tak check lebih lanjut dengan SJKP ya. Okey. So bukan hartanah komersial, siapa yang nak beli macam Soho, studio ke, kedai-kedai, office walaupun harga bawah 300,000 tak boleh beli. Nak beli tanah guna skim ni pun tak boleh. Dan bukan untuk sewaan. Apa rumah yang kamu boleh beli? Rumah yang projek baru. Tengah nak banner, pergi mana-mana jumpa ada satu kawasan perumahan ni baru naik tiang-tiang. Ataupun tanah baru rata. Jumpa property agent kat sana, dia kata okey, kami memang nak jual projek ni harga sekian-sekian, booking sekian. Boleh guna loan SJKP. Jadi rumah tu kamu boleh beli. Okey, boleh beli. Alright. Apa lagi? Rumah yang dalam pembinaan, maknanya dah separuh siap. Banyak kawasan mana-mana negeri kamu masuk sekarang, especially Negeri Sembilan, KL Selangor, apa tadi lagi? Rasanya area Kuching, Sarawak pun ada juga ya, yang tengah nak banner, hampir nak siap. Yang tu pun kamu boleh beli. Macam mana nak beli? Kejap lagi saya explain cara nak beli. Janji kamu tahu rumah apa yang kamu boleh beli ya guna skim ni. Lagi yang dah siap, ada yang kamu jumpa kawasan perumahan tu, rumah tu dah komplit siap tapi tak laku lagi. Ada kami property agent, kami ada banyak senarai rumah yang dah siap. Biasanya dalam satu kawasan taman ataupun kondo ataupun apartmen contoh, ada ataupun flat-flat ya, ada rumah yang mungkin 80% tu dah jual habis. Lagi 10% ni belum jual lagi, tengah cari pembeli. Rumah tu pun kamu boleh belilah. Mana nak dapat maklumat tu? Kontaklah property agent yang ada dalam ni, mereka akan bantu. Mana nak dapatkan rumah tadi. Jadi dia akan bantulah. Lepas tu rumah lelong. Rumah lelong ni pun boleh beli, tapi rumah lelong ni agak risiko sikit. Kenapa saya cakap agak berisiko? Sebab pertama, kamu kena bayar deposit 10% dulu. Dan kalau tiba-tiba loan kamu SJKP ni tak lulus, 10% kamu akan burn. Alright? Akan hangus. Tak boleh minta balik. Itu untuk rumah lelong. Okay?
Rumah yang lain, yang rumah yang subsale, rumah second hand, projek ni semua, deposit boleh pulang balik kalau loan kamu tak lepas. Jadi selamat dekat sana. Ni dia kata kecuali rumah yang dibina atas tanah sendiri tak boleh. Tak boleh ya. So yang nak buat rumah atas tanah sendiri kamu kena usaha lah, mungkin buat personal loan ke, menabung ke macam tu kan. Okay. Alright, so sekejap saya tengok dekat chat ada apa-apa soalan tak? Okay, alright. Okay, okay, kita bagi peluang untuk mereka bertanya. Okay, ada apa-apa tak soalan setakat ni? Okay, sebelum saya pergi pada next. Okay, pendapatan tetap basic kena berapa? Basic tak kisah, janji kalau selepas tolak komitmen kamu ada baki 1,000 dekat duit itulah dekat income kamu, dekat bank, dekat masuk tangan kamu lah. Okay. Tengok dekat payslip ni baki dibayar 1,000 boleh lah tu Ada down payment ke? Okay. Untuk rumah second hand, dia memang ada down payment. Standard 10% lah. Okay. Tapi kalau kamu beli rumah yang baru, rumah yang dah siap ke, rumah yang hampir nak siap ke, rumah yang baru nak pacak tiang, yang itu biasanya deposit pun murah je. Mungkin ada bayar 100 je, ada yang bayar 1,000 tapi tak lebih daripada tu. Itu saja kamu bayar. Banyak jimat kat sana lah. Full loan ke? Nanti kita tengok sekejap lagi lah. Gaji bersih minimum 1,000 lepas tolak semua komitmen. Yes. Betul ya. Okay, rumah Selangorku boleh ke? Boleh. Janji rumah tu bawah harga 300,000. Rumah Selangorku ke, rumah tak Selangorku ke, Prima ke, rumah WIP ke, tapi harga dia bawah 300,000 boleh beli. Tak ada masalah ya. Jangan beli rumah mahal-mahal lah. Okay. So syarat-syarat tambahan yang lain, ini paling penting. Tadi dah semak dah, kok duit saya lebih 1,000 boleh beli. Saya belum ada beli rumah, boleh beli. Okay, tempoh loan lulus lambat ke tak? So sebab tadi saya cakap, biasa kita submit loan, bank jarang turun padang untuk semak pembeli. Tapi untuk SCKP, pegawai bank akan visit kamu, melawat perniagaan kamu, mungkin datang interview majikan kamu untuk tahu, okay, kamu punya pendapatan sebenar. Jadi mungkin prosedur dia akan ambil masa yang lambat, mungkin sebulan, mungkin sebulan setengah. Okay, tapi tak apa. Janji boleh dapat loan ya. Jika beli rumah harga atas 30K dan selebihnya kita nak top up, boleh ke? Boleh. Belilah lebih, lepas tu balance tu kamu bayar cash. Tak ada masalah ya. Okay. Yang syarat pertama adalah kamu tak ada tunggakan SIKRIS. Siapa kat sini tak biasa dengan perkataan SIKRIS ni? Kalau faham saya tak explain. Kalau tak faham saya cerita apa itu SIKRIS. Siapa yang pernah buat loan mesti dia tahu perkataan ni, SIKRIS. Okay, siapa kat sini yang tak tahu? Boleh komen saya tak tahu, saya tak faham pun boleh. Okey, boleh tak cerita tentang SIKRIS? Bagus. Macam inilah kita ada dua communication walaupun jumpa secara online. Okey, Sitos dia tengok tak? Okey, alright, SIKRIS ni dia ada dekat bank negara ya. Macam mana nak dapat record ni? Record ni kalau kamu ada buat loan, personal loan ke, kad kredit ke, loan kereta ataupun land pinjaman apa-apa pinjaman kamu yang berkaitan dengan bank akan keluar dekat bank negara. Dia ada satu report. Dia ada satu report macam ni lah. Okay, dia ada satu report. Di sana dia akan bagi tahu bulanan ada tak kamu punya tunggakan pinjaman. Dalam tempoh 12 bulan terkini, maknanya setahun lah. Cuba kita tengok, boleh tak saya tunjuk SIKRIS di sini sekejap ya. Saya tunjuk SIKRIS, kalau ada image kita tengok sama-sama. Lebih kurang macam ni. Okey, mungkin saya boleh zoomkan, kalau boleh nampak memang rezeki anda ya. Okey, sekejap ya. Ada tak, boleh tak buka. Okey, kasih dia lebih kurang macam ni. Nampak tak skrin saya? Inilah report SIKRIS kamu. Macam mana nak dapat, boleh print
ataupun sekarang boleh buat online saja. Jadi di sini sini dia akan bagi tahulah pinjaman apa yang kamu ada buat. Pinjaman ni, pinjaman tu. Lepas tu dia ada Januari, Februari sampai Disember di sini. Jadi kalau kosong ni maknanya kamu tak ada tunggakan. Kosong. Tapi kalau tulis kat sini macam nombor phone kamu, sekejap 0, sekejap 3, sekejap 4, sekejap 7, yang ini memang tak ada harapan untuk loan lulus. Jadi kamu kena cantikkan record. Okey, ini record SECRIS. Jadi ini sangat penting Apa-apa loan kamu nak buat pinjaman, kalau di sini ada record tak cantik, memang bersedia loan kamu akan reject. Okey. So itulah SECRIS. Ion Credit to Bank ke? Ya, sebab dia credit card dia akan masuk dalam tu juga. Cek SECRIS online boleh? Boleh. Boleh. Nanti saya share link untuk kamu buat semakan SECRIS online ataupun boleh PM property agent yang ada tadi, diorang boleh bantu untuk buat semakan juga. Tak ada masalah. Okey. Tak pernah buat loan bank. Okey, untuk yang tak pernah buat loan bank, sini tak adalah. Okey. Kalau tengok kat sini, sini kosong. Tak ada. Sini semua kosong. Tapi still kamu akan dapat macam ni print. Nama kamu, everything semua. Tapi sini semua tak ada. Okay, kosong. Untuk mereka yang tak ada buat apa-apa loan dengan bank. Saya baru sebulan ambil kereta baru. Loan kereta, so belum ada record SECRIS SITOS. Ada. Sebenarnya ada ya. Walaupun record SECRIS ni maksud dia bukannya kamu tak elok. Record kalau 000 pun kita panggil record SECRIS juga, cuma record dia line clear. Maknanya cantik lah pembayaran. Tapi kalau record dia 001 236, dah macam nombor phone anda, itu sebenarnya record SECRIS yang tak bagus dan loan takkan lepas. Okay, itu beza ya. Record SECRIS ni semua orang ada, cuma beza dia bagus ke tak bagus saja ataupun tak ada langsung. Kita kena faham yang SECRIS tu tak pernah buat loan, SECRIS kosong boleh apply SJKP. Boleh, saya baru cerita tadi boleh apply ya. Kalau ada soalan yang saya terlepas pandang, kamu boleh type semula ya. Ataupun kalau jawapan dia tak cukup puas hati, kamu boleh buka mic dan bertanya, dan lepas habis bertanya sila mute balik. Tapi kalau kredit kad saya ada tunggakan macam mana? Hazira, tak boleh. Hazira kena settle. Syarat SJKP 12 bulan iaitu setahun yang terkini tak ada rekod hutang. Kalau ada kad kredit ni, cuba clearkan dulu dan cuba semula ya. Tapi tunggakan tu bayar bulanan kira cantik ke tak? Okey. Kad kredit ni dia kira macam ni kamu punya komitmen. Dia kira berapa yang kamu dah guna dan kamu kena bayar 10% daripada yang kamu dah guna. 10 ke 5% tak silap betulkan saya, mungkin 5%. Okey. Daniel, boleh tak kamu confirmkan 10 ke 5%? I think 5%, right? Dah banyak sangat kan teaching, dah lupa dah. Sorry, ulang balik Kak. Untuk kad kredit kan, outstanding tu how much dia punya monthly payment yang mesti kena bayar? 5%, right? 5%. Minimum payment 5%. 5% kan? Jangan kurang daripada, thank you Daniel dan yang tolong jawab, jangan kurang daripada 5% lah. Jadi kamu kena kira kalau kamu dah pakai kad kredit tu 1,000 dah pakai, contoh ya, 1,000 dah pakai, so 10% daripada tu berapa? 100 lah kan? 100 100. So RM100 ni tiap-tiap bulan kamu kena bayar. Jika kurang, keluarlah sini tunggakan dia. 1, 2, macam tu. Jadi kena hati-hati. Apa beza SECRIS dengan SITOS? Okey, SITOS ni adalah rekod hutang kamu yang tak ada kaitan dengan bank. Yang ini contoh kamu pergi dulu ambil line Celcom yang postpaid tapi tak bayar, lari dengan harapan tak akan dituntut. Tapi sebenarnya syarikat telco ni yang DG ke Celcom ke Maxis, dia akan hantar report dekat company SITOS untuk rekod kamu punya tunggakan tadi. Dan juga siapa yang ada Astro,
singa, apa lagi, bil-bil PM yang tak ada kena-mengena dengan bank, tapi kamu berhutang, jangan anggap bank tak boleh check. Sebenarnya bank boleh check tunggakan-tunggakan kamu. Ada bunga ke tak? Bunga apa tu Nur? Untuk kad kredit ke apa? Kad kredit memang ada bunga. Bunga dia sangat tinggi. Kalau saya bayar minimum payment saja boleh. Boleh Hazira. Janji jangan kurang daripada minimum payment. Dan boleh mohon sekarang ke? Okey, tak boleh. Kena tunggu 12 bulan clear. 12 bulan clear Bukan hari ni kamu settle, besok dah lain clear tak. Sebab HJKP ni dia tengok 12 yang terkini, tak ada masalah apa-apa. Okey, Sikris PTPTN boleh ke? Tak boleh. PTPTN memang lagilah bank tak bagi. Siapa yang ada Sikris PTPTN, kalau mohon SJKP tak lepas tak lepas. Kecuali kamu mohon skim loan biasa, tapi dia punya syarat lain lah. Dia tengok nak gaji lebih lah, nak kena ada full document. Yang itu boleh cuba dengan BSN. BSN pula, CIMB. CIMB adalah bank yang tak pandang tunggakan PTPTN ya. Dan kalau nak confirmation boleh contact property agent yang ada dalam ni. Sila save nombor mereka mengikut negeri tadi dan boleh contact mereka ya. Loan SJKP ada interest ke? Ada. Memang ada. Interestnya about 4 something lah, 4% something. Agak tinggi sikit. Tapi tak apa, janji dapat rumah. Sebab risiko dia meminjamkan duit pada golongan yang berisiko. Sebab tu interest dia agak mahal Okey, perbezaan Sikris. Kalau kad kredit saya dah jawab, saya baru ambil kereta dah jawab. Sikris online nanti kita akan share online. Okey, tak faham Sikris boleh cerita. Okey. Alright, so dah faham semua sikit-sikit. Okey. So ingat tiada rekod kewangan negatif dalam tempoh 24 bulan. Ada soalan tak? Gaji bersih 3,500 tapi cash. Boleh loan ke? Syawal. Okey. Syawal, gaji kamu tu, kamu masuk tak dalam bank? Syawal. Boleh reply komen kalau tak boleh buka mic. Tak masuk. Tak masuk ya. Sebab kita tak boleh nak cakap, oh saya ada gaji sekian-kian, sebab semua orang boleh cakap semua orang boleh cakap. Tapi tak ada bukti, slip gaji tak ada. Tak masuk bank lagi kan. Dia at least minimum kalau kamu tak ada payslip pun duit tu ada dalam bank statement. Sebab syarat wajib untuk SJKP adalah kamu kena bagi penyata bank 6 bulan terkini. Tak kisahlah kamu ada payslip ke, buat bisnes saja ke, tapi nak bank statement. Barulah nampak oh ada duit masuk, keluar masuk banyak tu. Excuse me Kak, sorry. Untuk yang dia tadi tu, selepas ni kalau dapat gaji je dia terus kena bank-in dan createkan 6 bulan statement. So Syawal, saya punya cadangan untuk anda. Okey, selepas ni kamu dapat je gaji, jangan pakai dulu. Masuk dekat bank. Walaupun kamu tak bayar KWSP, walaupun kamu tak ada payslip, tak apa. Payslip kamu nanti guna borang pengesahan pendapatan SJKP yang saya tunjuk awal tadi, itulah kamu punya payslip. Itulah KWSP yang membuktikan kamu dapat terima duit. Tapi minimum, syarat wajib adalah duit tu mesti kamu masukkan juga dekat bank. Sebagai bukti yang memang kamu ada income sebanyak tu. Sama juga yang buat bisnes. Goreng pisang ke nasi lemak ke tiap-tiap hari dapat duit kan. Sebelum rolling duit tadi, masukkan dulu dekat bank, baru keluarkan. Baru keluarkan dekat nak guna apa-apalah ya. Okey, Sitos nak check dekat mana. Jangan risau sangat Sitos lah. Okey macam ni, Sitos ni dia tak ada isu sangat. Sebab syarat SJKP ni dia cuma tengok tunggakan kamu dengan bank sahaja. Jadi Sitos tak ada isu sangat ya. Sila fokus on kamu punya komitmen dengan bank. Kalau ada, bagi cantik dulu. Kena buat dulu statement lah ya. Please buat. Jangan tunggu lama-lama besok terus start. Gaji yang coming ni masukkan terus sebab rasanya skim SJKP ni sampai ke tahun depan. Boleh cuba lagi. InsyaAllah ada rezeki. Slip gaji semua ada, okey faham. Bank statement wajib kena ada.
Untuk proof, ya, untuk proof sahaja. Okey, sini Daniel dah ada share ya link untuk kamu buat semakan si Chris secara online. Syawal, kamu duduk mana Syawal? Syawal boleh duduk di mana, nanti ejen yang ada dalam ni akan respon. Selangor, okey. Selangor tadi siapa boleh tak munculkan diri? Boleh bagi okey, untuk Selangor kita ada berapa orang 3 orang Habib tadi, Habib boleh letak nama Habib di sana? Perlu bank statement 6 bulan. Habib, okey, Habib boleh masuk tak Habib? Letak nama Habib. Okey. Gaji 1,500 bersih, boleh mohon SJKP ke area Shah Alam. Boleh. Okey. Ni Habib 0134491337 untuk Selangor. Ini adalah tim saya. Okey, anda boleh ni ada apa nama? Ini adalah orang yang anda boleh kontak sendiri sebab dia direct saya punya tim. Dan mereka akan bantu kamu ya untuk dapatkan pinjaman. Jangan saya memang sorry lah, minta maaf ramai yang mesej saya tak sempat layan sebab seriously saya kena monitor about 700 property agent dan juga saya reply juga existing client. So memang tak sempat, sebab tu saya invite property agent yang dah pernah luluskan pinjaman pembeli untuk bantu anda semua. Kalau tak lepas tu adalah cara mereka untuk bantu anda. Mungkin ada kurang sebab setiap orang dia cerita berbeza. Mungkin ada kurang sikit dan kami ada kenal banker yang senang bantu. Sebab kena ingat bukan kita nak bagi you all tak pergi sendiri. Boleh je, tak ada masalah. Tapi SJKP ni adalah skim yang agak menyusahkan banker sebenarnya. Banker tak berapa gemar nak buat. Lagi satu dia punya adalah beberapa faktor yang mereka tak berapa nak layan. Tapi bila property agent yang approach dan banker tu memang ada good relationship dengan property agent, senang kamu punya loan lepas. Kami boleh tolong part mana sebenarnya yang boleh bertukar dan banker pun akan berbesar hati untuk bantu sebab selain daripada loan SJKP, kami juga submit kes-kes yang mahal-mahal pada diorang. Jadi bila ada give and take, jadi kami boleh bantu anda dengan sangat mudah ya. Okey, alright. Okey, so sila simpan contact number di atas. Dan juga record. Okey, so ini saya dah cerita tadi. Okey, ni soalan-soalan yang paling top lah sebelum saya nak session kita dah tak banyak ni. Mungkin ini last page tak silap. Okey. Berapa tempoh permohonan yang bank boleh bagi? Maksimum 35 tahun tempoh ataupun sehingga umur kamu 65. Mana-mana yang paling awal? Okey, contoh, cuba masing-masing kira siapa nak buat loan kat sini. Berapa umur kamu sekarang? Tolak 65 tahun. Berapa baki? Boleh tak saya nak tengok? Dekat sini. Okey, saya 30. Umur kamu 30, tolak 65 ada 35 tahun. Okey, ngam-ngam lah boleh ambil maksimum. Fauzi pun boleh ambil maksimum 35 tahun. Lagi? Ada lagi? So ada yang tadi kata nak pension lah 29, 36 ikutkan kan, tapi tak boleh, maksimum 35 saja. So 26 ni pun boleh dapat. Okey, Syawal, saya 26 tolak 65 jadi 39. Tak boleh sebab kita ambil maksimum 35 tahun sahaja ataupun mana-mana yang awal. Jadi kamu Syawal boleh buat 35 tahun, tak boleh ambil sampai 39 tahun. Nazira 32, Awin 42. 42 tolak 35 berapa? 42 tolak 35. Allah. Okey. 35 pula 65. 23 tahun boleh buat. Okey, 23 tahun. Ini. So tolak sendiri ya. Tolak sendiri. 37, 37 tolak 37 tolak umur 65, 28. Jadi Syahira nanti kamu boleh buat sehingga 28 tahun sahaja loan tempo dia. Okey. Alright, siapa yang berminat boleh WhatsApp ikut negeri masing. Ya. Mama Syah 65, 35, 24 tahun. Boleh tak? Boleh.
Bolehlah. So 24 tahun 35 tolak 65, sorry. 35 tolak 65, 30 tahun. 30 tahun bolehlah. Terengganu nak cari siapa? Nur. Okey. Terengganu itulah kami di sana belum ramai lagi. Tak apa Nur, nanti kamu boleh cuba mesej mana-mana yang ada dalam ni, yang nombor. Mereka mungkin boleh bantu bagi kamu referkan property agent yang boleh bantu ya. Okey, saya tolak jadi 37. Tak boleh maksimum 35 sahaja, tak boleh sampai 37. Okey, Sarawak cari siapa? Anthony ada masuk tak? Okey, boleh tak tolong masukkan nama Anthony kat sini? Nanti kita akan bantulah. Okey, ni Cik Lila ni adalah orang Ganu tapi duduk KL. Boleh mesej siapa nak cari dekat Terengganu tadi, ambil nombor phone Cik Lila ni ya. Okey, alright, Ganu. Okey, ejen Johor Bahru, ni. Okey, yang lain yang saya tak kenal, yang tim saya kenal lah ya. Zafira, okey, Zafira ni dia boleh cover untuk Terengganu dengan Kelantan. So boleh contact number dia, sila ambil gambar, snap ke apa-apa. Anthony dah masuk Anthony Abong ni, Sarawak boleh PM saya. Anthony ni akan bantu kamu untuk dapatkan loan SJKP. Okay, alright. Okay, so cara nak mohon. Kita nak pergi last part lah. Macam mana nak mohon Macam mana nak mohon. Okay, sekejap 65 tolak 41, 28 tahun. Layak tak? Layak lah. Boleh, boleh. Mama Syah, boleh 24 tahun sajalah tempoh loan yang boleh buat. Okay, so macam mana cara nak mohon skim SJKP ni? Yang pertama sekali, kamu kena pilih rumah nak beli mana dulu. Tapi biasanya, kalau kamu nak beli rumah, saya sarankan sebelum nak pilih rumah mana nak beli, sila semak dulu kelayakan kamu. Loan berapa boleh beli? Kita bukannya nak pandang rendah. Kita tak nak kamu membazir masa. Ada booking-booking tapi loan tak lepas sebab rumah terlebih daripada kelayakan. Okey? Jadi macam mana nak mudahkan mana-mana property agent yang dalam ni tadi yang kamu minta bantuan. Okey, bila kamu message dia, ayat pertama yang kamu kena cakap dengan dia adalah boleh tak tolong semak kelayakan saya. Kalau manalah tahu kan kamu boleh beli rumah yang lagi mahal ataupun tak perlu guna skim ni. Ada skim yang lagi bagus, yang interest dia murah, yang kamu beli rumah yang mahal sikit. Apa nak ni? Bukan sikit dah. Kita tak layak SJKP. Oi, jangan dulu. Sedihnya tu. Jangan, insya-Allah semua orang boleh buat. Okey, kita cuma perlu mungkin masa untuk betulkan. Jadi semak dulu kelayakan. Kalau diorang kata okey puan layak beli rumah harga 250. Jadi barulah kamu survey rumah yang kena dengan harga tu. Kalau tak reti nak survey, minta bantuan ejen tadi. Mereka pun ada list. Tak kisahlah rumah baru ke, rumah projek ke, mereka ada. Pilih je tuan puan nak mana. Inilah list yang rumah kamu boleh beli. Jadi kamu pilihlah. Lepas kamu dah pilih, kamu kena bayar booking. Kalau rumah yang biasa rumah baru ni, booking dia murah aja. Ada yang bayar 100, 1000. Booking dia bayar pada agensi ataupun dekat company pemaju yang kamu beli. Okay, itu saya nak ajar sikit Jangan bayar direct pada ejen tadi, masuk akaun dia jangan. Sebab kami property agent, kami berdaftar dengan company. So duit bayaran booking tadi kamu mesti masukkan dekat akaun company yang property agent tu dah share Okey, contoh tuan, kalau nak booking rumah ni masukkan 100 dekat akaun ni. Kamu tengok nama company, boleh masukkan. Okey, sila masukkan dan juga kamu akan dapat inilah dapat beberapa dokumen dan juga resit untuk bayaran tempahan. So lepas dah booking rumah, barulah pergi SJKP. Minta surat tu. Yang surat saya tunjuk tadi ni. Mana tadi? Allah. Saya dah hilang ke apa? Sekejap download. Okey. Letak tadi. Okey, pergi ni ambil borang ni.
lain bank, lain boleh borang bank rakyat, tapi benda dia konten dia sama, bank rakyat, BSN, apa lagi, Hong Leong, okey, bank muamalat yang memudahkan. Ni dapatkan borang ni. Borang ni kalau kamu tak pandai nak minta borang ni, mungkin property agent kamu boleh bantu. Boleh bantu untuk dapatkan, sila bekerjasama. Nanti diorang akan tolong. Manalah tahu kan mereka adalah property agent yang bagus, bantu kamu ambil juga yang ni. Biasanya yang saya bagi nama tadi, mereka memang tolong kamu dapatkan. Tak perlu jalan-jalan pergi ambil. Takut kamu salah jumpa pegawai bank. Lepas tu dia kamu punya loan tak lepas. Okay? Lepas dapat tu, ini kerja kamu sendirilah. Pergi minta pengesahan pendapatan. Ini untuk mereka yang tak ada payslip ya. Yang saya cakap tadi, yang dia business, dia dapat duit cash tapi masuk akaun saja. Bank tak diberikan slip gaji ataupun macam ada tadi pemandu lori, tak ada KWSP. Jadi macam mana nak sahkan pendapatan kamu adalah banyak tu? Gunakan borang SJKP. Kalau kamu tak clear sangat macam mana nak isi, minta bantuan property agent tadi. Mereka bantu secara percuma saja. Tak ada bayaran ya. Okey, kalau ada bayaran sila bagi tahu saya. Tak ada bayaran kami bantu secara percuma. Okey. Jadi borang tu minta sign dekat siapa boleh? Boleh minta sign dekat pegawai kerajaan yang kategori A. Siapa kat sini yang ada kenal ketua kampung kamu duduk. Kalau tak ada ketua kampung, boleh jumpa guru besar sekolah-sekolah yang berdekatan dengan anda. Minta chalk sign. Dan juga, so untuk ni wajib, surat wajib mengandungi nama, nombor kad pengenalan, sumber pendapatan, purata pendapatan bulanan, tempat perniagaan dan tempoh berniaga. Ini antara yang dokumen tadi itulah. Okey. Dan juga, so cara mohon lagi yang next, suami isteri yang mempunyai pendapatan berasingan. Ini untuk mereka yang nak combine loan. Husband pun nak guna SJKP, isteri pun nak guna SJKP. Miss Sally, nak tanya, yang untuk apa? Untuk yang pengesahan ketua kampung ke ataupun pegawai kerajaan yang grade A apa semua tu kan? Kalau dia job by Suruhjaya Sumpah boleh ke? Tak boleh. Oh, tak boleh Tak boleh. Alright. Thank you. Okay. Alright. So, kalau yang nak gabung loan, contohlah suami dan isteri, anak dan mak, adik beradik nak buat kan, kamu kena isi borang yang SJKP tadi berasingan. Dia isi dia, kamu pun isi dia dan dapatkan pengesahan secara berasingan. Okay. Dan minta penyata gaji ataupun penyata KWSP jika anda kaki tangan yang bergaji. Okay, siapa yang bergaji, kena minta payslip lah 6 bulan ataupun KWSP. Kalau tak ada ni pun tak ada masalah KWSP ya. Okay, dan dokumen sokongan yang lain kita perlukan. Ini penyata bank, mesti ada lesen perniagaan ni SSM lah. Ataupun lesen pasar malam kamu ke, lesen apa-apa saja. Grab, Food, Panda, Lalamove, ramai juga yang loan dilepas untuk skim ni. Jadi bolehlah usahakan, manalah tahu rezeki kamu kan. Okey, kait pendaftaran nelayan. Ini untuk nelayan yang tak register ni susah sikit lah. Pastikan kamu berdaftar. Ataupun rumah geran tanah aktiviti pertanian. Okey, ini untuk petani. Contoh kata kamu adalah ada kelapa sawit ke, tanam padi yang luas dan tanah tu adalah tanah kamu. Kamu adalah petani. Jadi bank akan minta geran. Membuktikan kamu memang memiliki geran dan kamu bercucuk tanam ataupun buat bisnes pertanian dekat tanah tersebut. Dan lain-lain dokumen jual beli ini akan disediakan oleh property agent yang bantu. Jangan takut, property agent ni takkan menyusahkan kamu, malah memudahkan kamu ya. Okey. So, cara nak mohon, bawa semua dokumen dinyatakan ke mana-mana cawangan institusi kewangan yang menyertai skim jaminan kredit perumahan untuk buat permohonan seperti bank muamalat, BSN, bank rakyat. Kalau tanya saya bank mana yang mesra, yang senang, yang tak banyak bunyi, tak banyak menyusahkan kita, boleh cuba bank rakyat ataupun bank muamalat.
Okay, BSN pun kalau cawangan tertentu pun boleh juga. Cuma banyak respon yang saya dapat, BSN agak slow, lambat ya. So boleh cuba bank yang efektif, yang laju. Ataupun jangan risau kalau kamu hubungi property agent, mereka dah tahu dengan siapa boleh luluskan loan kamu dengan dengan cepat. Okay, so ini antara bank yang offer skim ni. Bank Rakyat, BSN, Bank Muamalat, Maybank, Bank Islam, Hong Leong, Affin. Yang kami dah pernah cuba Bank Rakyat, BSN, Bank Muamalat. So bank-bank yang lain ni belum cuba, tapi dengan kata mereka pun antara bank yang ambil package ni yang menyertai offer SJKP ni dengan syarikat SJKP. So boleh cuba juga mana-mana kalau you berhajat nak buat direct urus sendiri ya. Okey, itu sahaja. Saya buka untuk any soalan. Okey, so saya buka dulu soalan-soalan yang ada. Okey. Kalau tak jadi beli property agent tak marah kan? Tak marah. Tak marah. Okey, Cik Lila tak marah pun kalau tak jadi beli. Tak marah. Okey. Miss Sally boleh hantar file ni tak? File apa tu? Okey, yang nak marah tapi kena sabar. Gitu. Okey. Miss, nak tanya. Boleh silakan. Betul kalau macam kita dah beli rumah kan. Lepas tu kita nak apply tapi kita tak start bayar lagi. Kita nak apply untuk SJKP tu. Kamu okey, loan rumah yang kamu beli tu dah start ke? Dah start. Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Okey. Tak apa Syaira, nanti kamu bantu pula kawan-kawan yang nak ambil SJKP kan. Dengan join malam ni kamu bantu kawan-kawan pula kan. Alright. Okey. Sebab pening menjawab kat TikTok tu kan. Seorang-seorang tanya kan macam mana nak semak kelayakan. Okey, boleh PM property agent yang ada dalam ni mereka akan bantu. Apa beza borang dengan surat tak berapa faham? Samalah tu. Borang tadi dengan surat tu sama. Sebab borang tu nak kena isi tapi atas tu tulis surat pengesahan. Sama je. Z ya. Pakai surat yang tadi. Ada payslip boleh apply SJKP boleh. Tak ada masalah. Apply saja. Kalau kamu ada payslip tak perlulah isi borang yang tadi. Faham Kalau kena bayar 10% tu boleh ambil duit KWSP account 2 ke? Boleh. Tak ada masalah. Siapa ada KWSP banyak dalam tu bolehlah keluarkan untuk tujuan beli rumah. Tak ada masalah ya. Berapa banyak boleh keluar? 10% boleh, 20% boleh. Tengok Nanti yang ni macam mana nak keluarkan, property agent yang kamu contact tu bantu uruskan tu pun boleh tolong settlekan. Macam mana cara. Okay, so tengok lagi jawapan soalan kat bawah. File kelas malam ni. InsyaAllah nanti Mama PM saya nak tanya kalau kerja under company, dokumen sokongan sekejap tu kita surat pengesahan majikan ke? Syafika, kalau kerja under company, dokumen sokongan kita surat pengesahan majikan. Kalau ada payslip dekat company tu, guna payslip. Kalau tak ada, isi surat SJKP tadi isi surat SJKP boleh apply. Kalau pencen umur 58 boleh ke? Boleh apply SJKP. Okey, maksimum kita 65 ya, Mas Linda. So kalau kamu SJKP 65 tolak 58, kamu boleh mohon dalam tempoh 7 tahun saja. Mungkin bulanan kamu akan tinggi. Dan sebab tu bank akan tengok berapa baki income pension kamu. Kalau lepas boleh cuba. Boleh cuba. Dan pastikan belum ada rumah lagi Okey, rumah. Okey, sekiranya nak gabung loan suami pula ada blacklist, boleh ke? Tak boleh Hazira. Tak boleh. Kena dua-dua line clear, dua-dua tak ada hutang. Dua-dua tak ada tunggakan baru boleh, Okey, ada soalan lagi? Ada soalan lagi, saya akan habiskan session kita lagi dalam 10 minit. Okey.
Dan saya akan save juga malam ni punya recording dekat YouTube nanti boleh dengar anytime. Saya akan letak dekat group Telegram tadi. Kalau dah settlekan hutang tu boleh tapi kena tengoklah berapa lama dah settle. Kalau kurang daripada setahun untuk skim SJKP tak boleh. Kalau Lalamove nak dapat surat pengesahan COP kat mana? Borang tadi kan bawa pergi kat mana tadi? Siapa boleh tolong jawabkan? Borang SJKP untuk Lalamove nak dapatkan siapa-siapalah yang nak buat apply loan, kamu akan gunakan surat ini. Mana saya punya tadi? Dah hilang ke tak hilang? Okey, surat pengesahan. Okey, ini sorry, saya dah stop sekejap. Saya share screen balik. Ada yang tolong jawab ni, Win One ni. Okey. Sorry. Okey, ini. Nampak tak ni surat pengesahan pendapatan dan pemilikan rumah pertama. Ini surat SJKP ya. Tak perlu minta surat daripada majikan kamu. Pakai surat ni, bank mana? Kalau bank rakyat pakai ni. So siapa yang nak sahkan yang ini? Pegawai kerajaan kategori A. Siapa dia? Ketua kampung, guru besar, inspektor dan ke atas. Okey, itu yang paling biasa kita minta sah. RIN, bagus RIN 12. JKKP, gitu. JKKKK, pun boleh. Atau pergi balai berdekatan, ya. Pergi cari inspektor, minta cop sign. Boleh, tak ada masalah. Okey. Tak perlu minta. Kalau dalam MOV tu kamu pergi jumpalah ketua dalam MOV, tak payah. Sama go Kuk Panda. Okey. Alright, so mungkin kita nak dengar pengalaman saya nak jemput salah seorang kat sini yang pengalaman dia settlekan SJKP ni. Okey, boleh tak saya jemput Daniel untuk mungkin share sedikit pengalaman beliau handle SJKP ni. Boleh tak Daniel? Are you ready? Is this one suddenly Yeah, that's right. Right. Okay, Assalamualaikum semua. Boleh buka ni tak? Video. Kejap 5 minit. Oh, 5 minutes. Are you outside? Okay, sorry. Sebab ini saja tiba-tiba tak rancang saya terus minta dia buat apa nama ataupun mungkin kalau tak boleh buka pun boleh suara saja Daniel, is okay. Okay. Assalamualaikum semua. Okay, saya Daniel. I pun ejen property under Miss Sally. Okay, I punya pengalaman dalam buat loan SJKP ni. Okay, this is very interesting case tau. Let me explain. Whereby I punya buyer, dia IC biru. Okay, dia IC biru. Wow. Tapi dia punya parents orang Indon. Dia orang Indon tau. Dia orang Indon. Dia IC biru. Dia lahir kat Malaysia tapi parents dia Indon. And wife dia Indon juga. Oi. Okay. Yes. Wife dia Indon. And then of course dia tak bekerja. Dia ada SSM. And then dia buat bisnes lah, construction. Nasib baik dia masuk duit dalam akaun simpanan. Dia bukan buat current account, dia buat simpanan. Okay, and then 1 year dia buat. Okay, 1 year buat. First dia datang tengok rumah lah. Then lepas dia tengok rumah, then I propose bank loan biasa. Tengok macam dia tak layak because dia ada SSM tapi dia tak buat current account. Dia buat saving account which is memang bank takkan pandang pun. But I nak tolong dia macam mana, how I can help this buyer. Then I figure out this SJKP sijil ni lah. Then I approach bank ni, then kita buatlah macam requirement apa yang dia nak kan, ikut dia punya syarat. Whereby dia pergi minta
chop daripada ketua kampung because dia stay around Ceras, Ampang, dia Ceras, Ampang. Dia pergi minta tu, and then dua dokumen yang paling penting lah, okay, yang macam tadi kita tunjuk tu, dia dah completekan yang tu, then dia apply loan. Tapi apply loan ni dia bukan macam bank loan tau. Kita kena tunggu because dia punya proses memang lambat. Okay, dia punya proses dia daripada apply, dia akan pergi ke, let's say I apply melalui bank rakyat, bank rakyat, and then dia orang akan hantar application tu ke SJKP. Okay, and then SJKP kena revert back to the bank rakyat, then dia akan revert back to the buyer. Dia punya proses dia macam because bank ni jadi pengantara kan, macam kita terus tak boleh pergi ke SJKP. Means we have to go through the bank. Dia punya proses memang makan lambat, and then I dah explain kat buyer, okay, you punya situation macam ni, kalau you nak loan, you kena tunggu, and then you kena sabar. Kita boleh buat, okay, and then finally dia dapat loan, okay, 90%. And dia 90% dia dapat, which is harga rumah dia dalam apa 180,000 ke something like that. Sorry, case ni dah lama, that's why tak ingat. 180,000, then dia dapat 90% of 90% lah the loan. 10% dia kena bayar because dia ada saving about 100,000. Dia ada saving, tapi payslip apa KDSP semua tak ada. Even current account pun tak ada, just saving account je dia ada. Okay, dia ada saving 100,000, dia boleh bayar 10%, and then legal cost dia tak cover dalam SJKP, legal cost tak cover, kita kena bayar. And then another one more thing, loan kalau dah approve, bila dah disburse, okay, banker akan suruh you orang bayar 3 bulan payment awal dalam account kita tu. Let's say installment 500, kita kena bayar 1,500 in addition, tambahan, macam you mampu bayar 3 bulan awal. Macam tu. Itu adalah requirement bank lah. Dan dia pun dapat lah. Tapi rumah belum settle lagi because concern tak lepas apa semua tak ada lagi. Tapi loan lepas. Loan dah lepas, kita cuma tunggu tukar nama sajalah. Yes, correct. Okay, untuk yang ni seperti rumah second kan Daniel? Betul tak? Rumah subsale kan? Ya, rumah subsale. Yes. Tapi rumah subsale. So ada soalan daripada Hazira, berapa kos modal yang disediakan sekiranya loan lulus? Ini kalau kamu beli rumah second hand biasanya kamu kena standby 10% deposit daripada harga rumah. Contoh beli rumah 200,000, 10% tu 20k lah, dan juga kos lawyer. Lawyer tu plus minus pun mungkin dalam 4,000 macam tu. Okay. Nak tanya sikit boleh? Ya, boleh. Okey, dalam tempoh proses loan SJKP tu, sebab tadi Cik Daniel kata dia memerlukan proses yang amat panjang. Jadi how to agent untuk track dia punya status pinjaman tu? Adakah pihak SJKP akan update status tu direct kepada owner ataupun go through kepada agent? Untuk makluman, maknanya untuk information, maknanya macam mana status loan. Biasanya okey, banker akan inform direct buyer ataupun dia juga akan notify agent. Dia akan notify dua orang ni serentak. Melalui panggilan ke ataupun panggilan boleh, WhatsApp boleh. Oh, I see. Dia kata, okey, tahniah encik, loan encik untuk rumah sekian-sekian dah lulus 90%. Jadi silakan kami untuk datang ke bank untuk sign letter offer contoh. Dan dia pun akan bagi tahu contoh, hai Encik Daniel, buyer yang Encik referkan hari tu, loan dia dah lepas. Jadi kami pun dah tahu macam tu. SJKP takkan untuk bagi tahu lulus tak lulus sebab dia cuma back end saja. Pernah ada kes klien saya, dia apply Prima. Dia apply rumah Prima, and dalam tempoh setahun ke 2 tahun macam tu still tak dapat update apa-apa daripada pihak kerajaan, maksudnya daripada pihak itulah, pihak skim-skim rumah selangor dan sebagainya. Bukan dengan government, dia orang memang tak akan deal direct dengan klien.
Sebab tu dia lantiknya banker di depan. Dia cuma back end sahaja. Jadi kena live. Maaf lah lain. Okey, faham. Alright. Alright. So ada soalan lagi. Kalau kamu macam ada kat sini yang tak berapa ada modal mungkin cukup-cukup makan je, boleh janganlah intai rumah subsale kan, rumah second hand. Kamu pergilah tengok rumah yang projek-projek yang semuanya kebanyakannya deposit 100, 1000 itu saja dan lawyer pun semua percuma. Itu kelebihan lah untuk beli rumah yang baru ataupun belum siap lagi. Boleh cuba yang tu. Jangan jangan kata macam semata-mata nak nak dapatkan rumah, nak rumah second juga. Boleh ada pilihan lain rumah yang boleh beli. Okey, sekejap ya. Nak tambah satu. Boleh. Kalau nak beli undercon project, kena cari undercon yang ada panel bank. Which is kalau BSN, bank rakyat, yang macam tadi Miss Sally tunjuk lah kan, bank tu kena panel dengan bank project tu. Kalau dia bukan panel dengan projek tu, tak boleh submit loan. Jadi sebelum pergi nak booking projek, tanya dulu property agent tu ataupun developer tu, kalau kamu direct developer, yang ini bank mana yang boleh bagi loan? Kena tanya soalan tu. Kalau dia kata, oh ini bank, contoh bank yang tak ada dalam senarai tadi, CIMB. CIMB tak ada offer, kan? Jadi kamu pun tak bolehlah guna skim ni. Okay? Perlu ada apa-apa cagaran tak if ada masalah dalam bayaran? Tak perlu cagaran. Cagaran tu adalah SJKP lah yang menjamin kamu. Pinjaman kamu di bank tu adalah dijamin oleh SJKP. Mereka lah guarantor kamu. Mereka lah yang menyokong kamu apa-apa berlaku. So tak ada cagaran. So kalau tak boleh bayar, paling command pun rumah kamu kena tarik balik lah. Kena lelong. Itu saja. Jadi pastikan dah beli tu bayarlah kan. Janganlah tak bayar, nanti rumah tak cantik, nama tak cantik pun lepas tu kena lelong. Okay, so macam SJKP ni current account perlu juga ke? Kalau tak ada payslip ataupun saving account pun boleh. Dua-dua boleh. Kalau ada saving boleh, tak ada saving ada current account pun boleh. Janji ada bank statement. Rumah projek boleh ke SJKP? Tengok panel dia. Kalau bank tu panel dengan, projek tu panel dengan bank yang ada offer SJKP, boleh. Nak Facebook Sally Miss boleh? Gitu. Nak berkenalan dengan saya, boleh. Jom kita tengok ya. Wah, boleh follow saya di TikTok. Yang dah join malam ni dah follow tak saya kat TikTok ni kan? Sokonglah kita kan. Kita baru nubis-kubis dekat TikTok. Okay, sekejap saya tunjuk Facebook saya. Mana Facebook saya ni? Bolehlah follow saya. Saya sebenarnya sebelum ni saya banyak berkongsi info-info pasal property di Facebook ya. Sebab property ni adalah satu bidang kerja yang profesional. Sebab tu antara platform yang terbaik untuk share adalah Facebook. So, ini saya punya Facebook. Banyak information yang saya share. Ada beberapa juga penulisan saya yang viral boleh baca juga. Dan baru sangat saya buat share information dekat TikTok. Dan Alhamdulillah bagi manfaat pada ramai orang. So silalah support kami. Okay, ini Facebook saya ya. Bolehlah add. Tapi friend saya dah 4.9k. Kalau saya tak approve tu boleh follow juga ya. So saya ini durian saya campur-campur lah cerita. Tapi ini mostly saya punya team punya training. Team kami punya activity. So kami adalah property agent yang anda boleh trust. Sebab kami bukan sebulan dua dalam this industry, kami bertahun-tahun. Okey, so saya tengok lagi ya. Rumah wajib bawah 300k ke if rumah lebih? Rumah lebih balance tu kamu bayar sendiri pakai cash. Kena bagi loan sehingga 300,000 sahaja. Kalau lebih kena tambah sendiri. Bagus Min. Okey, undercon tu macam mana? Undercon Hazira rumah yang belum siap. Hazira pernah tak pusing-pusing dekat kawasan taman ataupun kat mana-mana terjumpa? Ada sana mesin-mesin, tengah pasang zinc-zinc ke apa benda, tengah tolak ataupun tengah dirikan tiang-tiang. Itu adalah rumah-rumah undercon. Tengah nak di banner. Kalau tak tahu juga, silalah tanya property agent, mereka akan bantu atau boleh Google. Undercon ni dia akan keluar lah. Kalau lebih bayar sendiri macam mana tu, nanti kamu masa
apa nama, itu nanti bank akan bagi tahu lah bila bayaran ekstra tu kamu perlu bayar. Yes, rumah macam rumah promosi yang belum siap. Yang ada yang belum siap, ada yang tengah nak buat, ada yang dah siap. Tengok mall-mall. Ya betul Ahmad Farid, macam selalu jumpa di promo di mall-mall Tesco, Giant. Ada tu kan dia buka di sana. Under projek baru under company. Yes. Dia akan tahan promote beli rumah. Apa ni? Dah follow lama. Wah, thank you. Awin dah follow. Thank you. Nak tanya yang cop pengesahan kalau guru besar maksudnya kena pergi sekolah ke jumpa guru besar? Ya. Pergi sekolah pakai baju sekolah. Adalah. Okey. Boleh pergi sekolah. Janganlah bawa buku semua jumpa guru besar cakap dengan kat security ni saya nak mohon borang macam ni lah. Saya perlukan pengesahan daripada guru besar. Ataupun call dulu. Sekarang ni kadang guru besar tak ada. Kamu call kerani. Biasa ada nombor phone kat sekolah kan call, nanti kerani akan set appointment, kamu datang. Okay, so ada apa-apa soalan lagi? Kita pun dah habis masa di sini. Nak tambah lagi satu Kak. Okay, alright. Daniel ada nak tambah sikit lagi. Apa dia? Which is, kalau rumah baru, which is di call under con, kalau you orang pergi shopping mall apa semua kan, kondo memang tak dapat dalam harga 300,000. Okay, itu mesti lebih daripada tu. Which are the property yang below 300,000 adalah rumah WIP, okay, rumah Prima, rumah Selangor. Ini je yang you orang boleh dapat bawah 300,000. Yang lain semua above 300,000. Okay. Tapi macam contoh di Perak kan, siapa yang ada Perak, sana single story ada kawasan Bido ni. Jual 160 something je. Silalah beli. Teluk Intan, semi D baru 200 lebih. 204,000. Booking 100. Apa lagi? Banyak gila Dekat kamu boleh survey kawasan-kawasan Tapah, Legenda. Okay, dekat apa nama Sungai Petani 198 single story dekat Ambangan Heights. Projek-projek ni yang memang kamu boleh beli. Bayar 100 dapat rumah sebiji. Okay, tunggu je bayar bulanan kan. Ni Liana Property Agent Perak dah share nama kat sini. Save. Contact mereka. Mereka akan bantu kamu tanpa sebarang charge. Okay, itulah function kami property agent yang berdaftar ya. Okay, so saya rasa itu sahaja pada malam ni. Thank you very much untuk yang join. Diharapkan menjawab segala persoalan anda ya. InsyaAllah kalau ada yang bertanya dekat TikTok saya yang saya dah langsung macam nak pengsan nak jawab kan, bolehlah bantu saya tolong jawab ya. Maknanya anda lah wakil-wakil saya untuk menjawab soalan-soalan mereka. Boleh? Boleh ke boleh? Bolehkah boleh? Boleh. Okay, thank you very much. Okay, nice. Okay, keep in touch. Okay, thank you. Assalamualaikum. Good night semua. Bye. Waalaikumsalam.